Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 2. Jadi pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dengan bab 8 iaitu daya dan gerakan bagi subtopik 8.2 iaitu kesan daya. Okey, jadi minggu lepas kita dah pun belajar subtopik 8.1 iaitu daya. Jadi hari ini kita akan sambung. Okey, kesan daya. Jadi pelajar boleh merujuk buku teks Sains Tingkatan 2 masing-masing pada muka surat 175. Okey, baik. Okey, jom kita mulakan. Okey, seperti yang kita telah tahu, okey, kita tak dapat nak tengok daya. Okey, kita tak dapat nak lihat bagaimana rupa daya, tetapi kita boleh memerhatikan kesan daya. Okey, jadi apabila sesuatu daya tu dia dikenakan ke atas sesuatu objek, kita dapat tengok daya tu boleh mengubah tiga perkara pada objek berkenaan, iaitu pertama, daya boleh mengubah bentuk. Yang kedua, daya boleh mengubah saiz dan juga daya boleh mengubah gerakan sesuatu objek atau jasad. Ada tiga perkara. Iaitu bentuk, saiz dan gerakan sesuatu objek atau jasad tu boleh berubah disebabkan oleh daya. So dekat sini kita akan perhatikan beberapa situasi beberapa situasi yang melibatkan kesan daya. Yang pertama adalah objek pegun bergerak disebabkan oleh kesan daya. Contohnya kita tak kisahlah ambil mana-mana objek pegun. Contoh kat sini kita gunakan bola pingpong. So bila kita tolak bola pingpong yang pegun tu, yang tak bergerak tu, dan kita dapat tengok bola pingpong tu akan bergerak. Ini menunjukkan bahawa daya boleh menyebabkan objek yang pegun, iaitu objek yang tidak bergerak, objek yang statik, bergerak. Contoh yang kedua, situasi kedua, seorang pemain bola sepak ni, dia sepak bola. So bola tu, mula-mula bola tu pegun je atas rumput padang. Lepas tu bila ditendang, bola tu akan bergerak. Ini menunjukkan bahawa daya boleh menyebabkan objek pegun bergerak. Kemudian kita tengok situasi yang kedua. Kesan daya yang kedua, iaitu daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Kalau tadi daya boleh menyebabkan objek bergerak. Yang kedua ni daya juga boleh menyebabkan objek yang bergerak tadi berhenti. Contohnya tadi kita dah tolak bola pingpong. So bola pingpong tu bergerak. Lepas tu kita ambil tangan kita, kita tahan bola pingpong tu tadi. So tangan kita ni bergerak pada arah yang bertentangan dengan pergerakan bola pingpong. Maka bola pingpong tu tadi akan berhenti bergerak. Ini jelas menunjukkan bahawa daya juga selain boleh menggerakkan objek yang pegun, ia juga boleh menghentikan pergerakan sesuatu objek. Macam contoh dalam kehidupan, macam kat sini kita ada goalkeeper. So goalkeeper ni dia tangkap bola sepak yang datang ke arah gol. So bila dia pegang bola tu, maka bola tu tadi berhenti bergerak. Kemudian kita tengok lagi kesan berikutnya. Kita ada kesan daya yang ketiga, iaitu daya boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Macam contoh, tadi kita ada bola pingpong yang bergerak. Mungkin bola pingpong tu bergerak dengan laju. So kita gunalah jari kita untuk tahan pergerakan bola pingpong tu. Maka kita tengok kat sini bola pingpong tu dia dah jadi perlahan. Ataupun kita boleh juga menambahkan daya dari arah yang sama. Untuk menambahkan kelajuan objek tu. Macam kat sini kita ada contoh kat sini, budak lelaki ni. Dia mula-mula dia tiup bola pingpong tu, mungkin dah bergerak. Lepas tu dia tambah lagi daya dengan meniup bola pingpong yang bergerak tu. So kita tengok bola pingpong tu bergerak dengan lebih laju. So kita dapat tengok kat sini, daya sama ada dia boleh mengubah kelajuan tu, kelajuan suatu objek tu, sama ada dia boleh perlahankan objek tu ataupun dia boleh menambahkan lagi kelajuan objek berkenaan. Contoh pemain bola sepak ni, dia dapat bola, lepas tu dia tahan bola yang kaki dia. So bola tu bola yang laju tu dah jadi perlahan. Ataupun pemain yang kedua ni,
Okey, bola tu memang dah bergerak, lepas tu dia tambah lagi, dia sepak lagi, dia kenakan lagi daya, maka bola ni bergerak dengan lebih laju. Okey, kemudian kita tengok kesan daya yang keempat, iaitu daya juga boleh mengubah arah gerakan objek. Macam tadi, bila kita tolak bola pingpong tu, maka bola pingpong tu dia bergerak ke depan. Lepas tu kita ambil tangan kita tepis bola pingpong tu. Maka kita tengok arah pergerakan bola pingpong tu bukan lagi ke depan, tapi bola pingpong tu dah beralih pergerakan dia ke tepi. Okay, so kita faham kat sini, daya ni dia boleh mengubah arah gerakan sesuatu objek. Macam contoh, pemain bola sepak ni, okay, bila ada bola datang ke arah dia, dia pun tendang bola sepak tu ke tepi. Macam tu. So kita dapat tengok kat sini, perubahan arah gerakan bola. Okey, kemudian kesan daya yang kelima ialah daya juga boleh mengubah bentuk dan saiz sesuatu objek. Macam contoh tadi, masih lagi menggunakan bola pingpong, kita ambil bola pingpong tu dan kita penyekkan bola pingpong tu. Kita mengenakan satu tekanan yang kuat ke atas bola pingpong tu. Dan kita dapat tengok bola pingpong ni tadi dia dah pun jadi kemek. Kan? Dia dah kemek dah. So kita tengoklah bentuk bola pingpong ni dah berubah. Dia bukan lagi bulat, dia dah jadi kemek dah. Okey, dan saiz dia pun dah jadi lebih kecil lah berbanding yang awal-awal tadi kan. Ataupun kita boleh juga mengenakan tekanan ke atas bola sepak. Kan? Cubalah buat sampai bola sepak tu kemek. Okey, so kita dapat tengok kat sini. Okey, terdapat 5 kesan daya. Yang mana yang pertama tadi, daya boleh menyebabkan objek yang pegun bergerak. Okey, kesan daya yang kedua. Okey, yang kedua, daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Okey, kesan daya yang ketiga, daya boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak, sama ada nak perlahankan objek tu ataupun nak buat dia makin laju. Dan yang keempat, okey, daya boleh mengubah arah gerakan sesuatu objek. Okey, dan yang kelima, daya juga boleh mengubah bentuk dan saiz sesuatu objek. Okey, jelas? Okey, baik. Seterusnya kita akan melihat kepada daya apungan. Okey, so sesuatu objek tu dia akan terapung. Okey, jika daya apungan yang bertindak padanya adalah cukup untuk menampung beratnya. Okey, iaitu kita boleh faham kat sini, daya apungan. Okey, daya apungan adalah sama dengan berat objek berkenaan. Okey, nak senang faham, kita tengok contoh kat sini. Kat sini kita ada satu patung itik. So, patung itik ni dia memiliki berat. So, berat dia adalah 10 Newton. Okey, jadi daya apungan yang dikenakan, iaitu daya apungan ni kita tahu dia adalah daya tindak balas bagi berat. So, maka daya apungan dekat sini pun juga 10 Newton, menunjukkan bahawa daya apungan sama dengan berat objek, berat itik mainan ni tadi, menyebabkan itik mainan ni terapung. Tapi apa akan berlaku sekiranya kita ada satu objek yang memiliki berat dan daya apungan yang tidak sama magnitude? Kalau kat sini itik mainan ni berat dan daya apungannya memiliki magnitude yang sama, iaitu 10 Newton. Sebab itulah itik tu terapung. Tapi kat sini kita ada seketul batu. Okey, berat batu ni adalah 10 Newton. Okey. Manakala daya apungan, iaitu daya tindak balas yang menolak batu ni ke atas, hanyalah 5 Newton. Menunjukkan bahawa daya apungannya lebih kecil berbanding berat batu berkenaan. Maka objek ini ataupun batu ini dia akan tenggelam. Okay, so kenapa dia tenggelam? Ini kerana daya apungan yang bertindak pada batu tu tadi tidak cukup untuk menampung beratnya. Iaitu kita boleh buat kesimpulan kat sini, daya apungan kurang daripada berat objek. Maka batu berkenaan pun tenggelam. Okay? So kita dapat tengok juga kat sini. Okey, daya apungan ni dia bersamaan juga dengan berat sebenar sesuatu objek, iaitu berat objek itu pada udara
okey, di udara tolak dengan berat ketara, iaitu berat sesuatu objek yang terendam di dalam cecair. Okey, kalau nak senang faham, kita cuba tengok eksperimen ini. Okey, di sini di mana kita menggantungkan satu penutup botol kaca pada neraca spring. Dan kita tengok bacaan kat sini berapa. Okey, contoh katakanlah kat sini bacaan dia 3 Newton. Okey, kemudian kita ambilkan penutup botol kaca yang sama tadi yang dah digantung pada neraca spring tu, kita masukkan dalam satu bikar yang diisi dengan air. So kita tengok kat sini bacaan di sini adalah berkurang. Katalah kat sini bacaannya dah jadi 2 Newton. So kita tahu berat penutup kaca yang tergantung dalam udara begini, ini adalah berat sebenar. Okey. So berat penutup botol kaca dalam air ini adalah berat ketara. So kalau kita nak tahu daya apungan tadi, okey, kita ambil saja. Okey, berat sebenar 3 Newton. Okey, tolak 2 Newton iaitu berat ketara. Maka kita dapatlah daya apungan yang dimiliki oleh penutup botol kaca ni adalah 1 Newton. Okey, ini adalah contoh untuk anda faham apa yang dimaksudkan dengan berat sebenar dan juga berat ketara. Okey. Okey, kemudian kita akan masuk kepada ketumpatan dan kesan apungan. Okey, sebenarnya ketumpatan ni anda dah pun belajar sewaktu anda di tingkatan 1. Masih ingat lagi? Okey, so kita tahu bahawa setiap bahan yang berbeza dia memiliki ketumpatan yang berbeza. Okey, jadi kedudukan sesuatu objek di dalam bendalur tu dia bergantunglah kepada ketumpatan objek itu. Sama adakah dia objek tu tadi lebih tumpat daripada air ataupun lebih kurang tumpat daripada air. Okey, kurang ataupun lebih tumpat. Kita ambil contohlah. Katakanlah dekat sini cikgu ada minyak dan air. So kalau kita cikgu campurkan bersama, kita dapati kita dapati bahawa air dia berada kat bawah. Manakala minyak pula dia berada ke atas. Kenapa? Sebab minyak dia kurang tumpat daripada air. Dan kalau cikgu masukkan batu, batu ni dia akan tenggelam ke dasar bikar. Okey, kenapa? Sebab batu dia lebih tumpat berbanding air, maka dia tenggelam. Okey, minyak kurang tumpat daripada air, maka dia akan terapung di atas air. Okey, jelas? Okey, so kita boleh buat eksperimen ini untuk menentukan objek mana yang lebih tumpat. So kalau objek tu lebih tumpat daripada air, dia akan tenggelam lah. Kalau dia kurang tumpat, maka dia akan terapung. So kalau kita tengok kat sini, kuprum. Okey, kuprum lebih tumpat daripada air. Aluminium lebih tumpat daripada air. Gabus kurang tumpat daripada air, so gabus akan terapung. Kayu pun kurang tumpat daripada air, so kayu pun akan terapung juga. Okey. Okey, so kita dapat buat kesimpulan lah dekat sini. Apabila sesuatu objek yang kurang tumpat, berbanding cecair, cuba untuk ditenggelamkan, maka daya apungan, daya apungan ni ialah daya yang menolak objek tu ke atas, daya tujah yang menolak objek tu ke atas akan menjadi lebih besar daripada berat objek tu tadi. Maka dia pun menolaklah objek tu naik ke atas. Maka kita kata objek ni terapung. Macam contoh tadi kat sini apa? Kita ada gabus kan. So mula-mula kita guna tangan kita untuk masukkan gabus tu dalam air. Lepas tu bila kita lepaskan gabus tu, kita tengok gabus tu akan timbul daripada air tu. Timbul ke permukaan air. Ini menunjukkan bahawa gabus tu ada berat tak? Ada. Gabus tu ada berat. Okey, W ni adalah berat Okey, W ni adalah berat. Okey, weight. Okey, manakala F ni adalah simbol bagi daya iaitu force. Okey, so gabus walaupun dia ringan, dia tetap memiliki berat. Tapi kat sini, kenapa gabus tu dia seolah-olah ke atas? Sebab daya tujahan. Daya yang menolak gabus tu untuk ke atas tu lebih besar berbanding berat gabus tu sendiri. So kita kata kat sini gabus ni terapung. Okey, kenapa? Apa kaitan dengan ketumpatan? Sebab gabus ni dia kurang tumpat berbanding air. Okey, air ni dia lebih tumpat, gabus kurang tumpat. Okey, maka gabus tu akan terapung. Walaupun kita cuba nak tenggelamkan dia, tapi akhirnya akan ada satu daya yang menolak gabus tu ke atas. Okey, berbanding dengan satu objek yang lebih tumpat. Okey, misalnya kita ada batu. Okey,
Macam logam tadi. So logam tu dia lebih tumpak maka dia akan tenggelam ke dasar bikar. Okey, jelas?